Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi. Seperti yang dijanjikan, kita terus kepada fasa 3 dalam dunia matematik. Kita dah lalu fasa 1 mengenali apa dia KP, kad pengenalan, jasad, wajah dan sifat. Kemudian kita beralih pada fasa 2. Ada dua yang paling penting dalam matematik, iaitu ganti dan yang saya term sebagai jodoh. So hari ini kita pergi pada fasa yang ketiga, di mana dalam fasa ketiga ini ialah operasi selepas daripada fasa 2. Operasi selepas daripada jodoh. Kalau kita tengok dalam fasa yang ketiga ini, ada 4 step sebelum kita mendapat jawapan atau yang saya termskan dengan B atau BT. BT itu saya cerita balik lepas pada ni. Jadi ada 4 step yang saya guna istilah sendiri: angkat, jemput, buka kurungan, K stand for kurungan, dan gabung. Sebelum kita pergi pada satu-satu itu, saya ingin highlight, anda mungkin tidak terfikir bahawa dalam matematik atau matematik tambahan, seluruh cerita ataupun tumpuan kita ialah kepada cerita gabung. Cuba ingat anda di masa di tadika, cikgu bagi soalan sebagai contoh 3 tambah dengan 2. Apa sebenarnya yang soalan tu tak? Kalau kita jawapannya ialah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini sebagai jawapan. Betul, tetapi tidak mengikut kehendak matematik. Apabila kita diberikan soalan 3 tambah 2, apa yang sebenarnya yang kita buat ialah kita menggabungkan 2 nombor itu menjadi 1 nombor. Yang that's right, yang betulnya ialah gabung. Jawapannya akan menjadi 5. Apa kita buat? Kita gabung. Dan gabung ini wujud dalam seluruh dunia matematik. Daripada peringkat rendah 3 tambah 2 sehingga pada peringkat yang anda jumpa dalam matematik tambahan juga cerita gabung. Contoh, kita naik ke atas lagi. 3A tambah dengan 2A. Anda akan gabungkan menjadi 5A. AB tambah dengan AC. Daripada 2, AB 1, AC 1, anda gabungkan menjadi 1, iaitu A buka kurungan B tambah C. Dan dalam istilah matematik kita panggil sebagai pemfaktoran. Saya tak guna istilah pemfaktoran, saya guna gabung kerana gabung is more than that. Dia melangkaui semua ungkapan-ungkapan dalam matematik. Anda melihat contoh sin 2x tambah dengan cos x. Anda mungkin tak belajar lagi sekarang ni. Cuma ingat, anda akan belajar dalam tajuk trigonometry. Anda melihat 2 jasad dan mesti fikiran anda adalah kepada gabung. Cuma anda tak boleh menggabung lagi kerana anda belum belajar. Ada satu yang mungkin anda dah belajar. Cuba kita tengok. Logaritma X asas 2 tolak logaritma Y asas 2. So, kita ada 2 jasad. Satu log X asas 2 dan satu lagi log Y asas 2. Student saya benar-benar menjiwai dunia matematik. Dia melihat yang ini dengan perasaan gabung. Tetapi menggabung antara ungkapan-ungkapan itu memerlukan ilmu yang mana bergantung kepada ungkapan itu. Anda tak boleh gabung main-main mengikut kebiasaan, kerana cara menggabung kedua ungkapan bergantung kepada siapa ungkapan itu. Dalam kes trigonometry, cara bergabung berbeza. Dalam kes saya write dengan pen merah sekarang ni, logaritma juga cara gabung yang berbeza. Dan kalau anda belajar logaritma, gabung yang melibatkan 2 ungkapan logaritma, kita menjadi logaritma X bahagi Y, kerana tolak antara 2 ungkapan itu tolak, dia akan jadi X bagi Y dan kekal asasnya 2.
So the whole story, seluruh cerita dalam matematik ialah gabung. In fact, cuba kita tengok ungkapan X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Student saya, since you are my student, anda melihat yang ini. Daripada 3 jasad, 1, 2 dan 3, anda boleh menjadikannya satu yang kita panggil dengan nama pengfaktoran. X tolak 2 dan X tolak 3. Tambah, asalnya tambah. Jadi daripada 3 menjadi 1, hanya satu saja. Kerana hubungan antara 2, X tolak 2 dan X tolak 3 ialah darab, membawa maksud proses yang kita buat ialah proses GABUNG. See, betapa pentingnya gabung yang ada di sini. Tetapi sebelum sampai kepada konsep gabung, anda harus dulu melalui 3 step yang sebelum gabung. Angkat, jemput, buka kurungan. Baru kita mendapat jawapan. B, sebut balik, ialah jawapan. BT juga ialah jawapan. Jadi dalam proses untuk mendapatkan jawapan, wajib ungkapan itu mengalami proses gabung. So saya nak tunjuk secara ringkas, kerana fasa ini sebenarnya anda dah biasa, cuma saya highlight dalam minda anda. Apabila nak mendapat jawapan, anda tidak akan lari daripada mengalami 4 proses. Saya cuba buat satu contoh. Katalah 5X tolak 2 sama dengan 2/3. Buka kurungan, katalah X tambah 1. So pertama, kalau anda perhatikan, step yang pertama saya buat adalah angkat dahulu. Apa yang dimasukkan dengan angkat ialah kita mengangkat nombor yang berada di bawah. Kalau kita perhati, nombor di bawah ialah nombor 3. So cara nak mengangkat, kita darab. Maka bila kita darab, kita akan darab antara 3 dengan 5X. So kita dapat 15X. Dan ramai pelajar akan menjawab negatif 2 sama dengan. Itu biasa kesilapan yang berlaku. Saya highlight dulu. Salah kerana anda wajib juga mendarabkan 3 dengan 2. Maka kita dapat 6 kat sini. Dan kita dapat 2X tambah 1. Siapa yang perlu kita buat seterusnya? Student saya dah faham. Apabila ada kurungan, maka kena buka kurungan dahulu. Membawa maksud step antara angkat dengan antara jemput dan buka kurungan itu boleh anda utamakan yang mana satu bergantung kepada situasi persamaan atau situasi jodoh. So saya buka kurungan dulu. Kita akan dapat 15X tolak 6 sama dengan 2X tambah 2. Dan seterusnya kita ada perasaan jemput. Saya guna istilah jemput apabila memindahkan antara sebutan yang berada sebelah kiri dan sebutan yang berada sebelah kanan. So siapa kita jemput? Kita jemput 2X ke kiri, so negatif 2X. Dan 2 yang berada sebelah kanan, siapa kita jemput? Negatif 6 menjadikan tambah 6. Apa tujuan jemput? Apa tujuan angkat? Apa tujuan buka kurungan? Tujuannya hanya satu saja, iaitu GABUNG, gabung. Dan kalau anda perhatikan, kita bolehlah gabung sekarang antara 15X tolak 2X. Kita mendapat 13X sama dengan 2 digabungkan dengan 6. Kita mendapat 8. Barulah kita mendapat B. Yang mana kad pengenalan kepada B ni ialah X. Dan jasadnya ialah 8/13. So ini jasad kepada jodoh antara 2 jasad tadi. Dan X ialah kad pengenalan. Saya masih memanggil jasad ini sebagai B. So itu saja untuk hari ini. Saya mengharapkan semua yang follow grup ini sudah menjauhi dunia matematik.
bermula dengan fasa 1, fasa 2 dan ini adalah siri terakhir iaitu fasa 3 dan berakhirlah dunia matematik yang mana jika anda hayati, insya-Allah seluruh soalan matematik tambahan milik anda. Sekian, wassalam.